Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amruhu wa faqrahu baina 'ainain wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu jama'allahu lahu amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita, menyempurnakan hari-hari yang Allah taala firman wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah kata Allah, hari-hari yang kami jadikan silih berganti bagi setiap manusia. Semalam habislah, hari ini sedang berlalu dan akan habis, dan esok pasti datang. Cuma belum tentu kita masih berjalan atas dunia ni ataupun dah kat bawah dah. Sebab tu tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali masuk je bulan Rajab, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inilah kebiasaan Nabi. Satu orang manusia, satu orang insan, satu orang yang dipilih oleh Allah, khairul anam, yang terbaik daripada seluruh ciptaan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala firman: liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa baginda sebelum, Allah telah ampunkan dosa baginda yang selepas. Nabi ni maksum. Nabi ni orang yang tak ada dosa. Nabi ni orang yang sentiasa Allah Subhanahu wa taala hadirkan peringatan terus apabila berlaku kesilapan. Kerana lumrah manusia ni, nak tak nak, dia mesti ada silap. Nabi SAW bila silap je, Allah Ta'ala terus tegur Nabi SAW. Dan setiap teguran itu menjadikan Nabi SAW berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau balik rumah aku, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, Nabi akan mengiring ke sebelah kanan. Saya minta maaf, umat akhir zaman ni dia bukan tidur, dia selalu tertidur.
Dia nak tidur sungguh-sungguh ni, dia selalu tertidur. Tengah tengok handphone tertidur, tengah scroll Facebook tertidur, tengah scroll Instagram tertidur, tengah tengok YouTube tertidur, tengah tengok Netflix tertidur. Kerja tertidur ya. Sebab tu bila tanya pasal sunnah yang Nabi SAW ajar ketika mana tidur, Allah, banyak benda kita miss. Itu baru tidur. Apa lagi amalan paling ikhlas dalam dunia ni lebih daripada tidur? Mana tengok orang riak tidur, muka riak belagak, nampak sombong betul dia tidur. Tak ada kan? Ikhlas habis tu tidur tu. Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau Nabi ada dekat rumah dia riwayat keadaan Nabi tidur, Nabi akan baring mengiring ke belah kanan. Nabi SAW akan letak tapak tangan Nabi SAW di pipi dan Nabi akan baca satu doa. Kita biasa tidur baca doa, Bismillahumma ahya wa amut, syahid. Tuan Nabi SAW kata Sayyidina Hafsah, kita boleh amal malam ni. Nabi baca doa apa? Allahumma qini azabak wa yawma tab'athu ibadak. Ini doa yang mungkin jarang-jarang kita baca ni. Mungkin ada yang pertama kali dengar malam ni. Tak apa tuan-tuan, kita increase, kita tambahkan sikit demi sikit sunnah kita berkenaan kehidupan baginda Nabi SAW. Setiap kali kata Sayyidatuna Hafsah, Nabi kalau datang rumah aku, Nabi akan tidur macam tu, dan Nabi akan baca sebelum tidur, Allahumma qini azabak wa yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, lindungi aku daripada azabmu di hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Tuan-tuan, siapa yang doa macam ni? Nabi SAW, yang Allah Ta'ala sebut dosa diampun sebelum, dosa diampun selepas, dosa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah hilangkan, tak ada keburukan, tak ada kekurangan. Tapi baginda lah yang paling tadarru', yang paling tawaddu', yang paling rendah hati perasaan dia, yang ditekankan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan setiap kali masuk bulan haram Rajab, Nabi akan doa, Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab ni dan Syaban. Ya Allah, sampaikanlah aku pada Ramadan, sampaikanlah aku pada Ramadan. Sebab Nabi SAW ialah manusia yang Allah Ta'ala telah menyingkap hijab, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadirkan ilmu pengetahuan terus daripada Allah supaya disampaikan sempurna kepada umat ni. Tuan-tuan, cuma saya malam ni masa singkat, saya minta maaf tuan-tuan. Azan isyak saya berhenti, saya nak kena shoot terus pergi airport. Malam ni flight ke Jeddah, Masya-Allah. Jadi saya minta maaf tak dapat nak lama-lama tuan-tuan. Saya semua nak fokus malam ni berkenaan dengan sebuah peristiwa yang mungkin kita tak berapa ambil berat. Kita tahu, tapi kita mungkin tak berapa ambil berat. Peristiwa yang berlaku pada bulan Rajab di zaman Nabi SAW pada tahun ke-9 Hijrah. Ketika Nabi mengisytiharkan kepada para sahabat untuk mereka melakukan persiapan untuk bulan depan mereka bergerak menuju ke Tabuk. Nabi sebut dengan jelas bahawa pada bulan depan mereka akan bergerak menuju ke Tabuk, akan berlaku ghazwah, akan berlaku peperangan bersama dengan tentera Rom di Tabuk. Tuan-tuan, kalau kita tengok daripada perjalanan sirah peperangan Sariyah dan juga ghazwah, apa beza Sariyah dengan ghazwah? Sariyah, okey, dalam arti kata dia perang kecil. Kenapa dia panggil perang kecil? Sariyah ialah peperangan yang Nabi bentuk para sahabat, Nabi lantik di kalangan para sahabat ketua, Nabi tak ikut sekali. Ini Sariyah. Ghazwah, Nabi SAW bentuk ketenteraan di kalangan para sahabat, Nabi SAW sendiri yang jadi amir, Nabi ikut perang. Ni ghazwah.
Adapun Mu'tah pada tahun ke-8 Hijrah bulan Jamadil Akhir, Nabi himpun 3,000 para sahabat. Nabi lantik di kalangan maka Amir, kalaulah Zaid bin Harithah syahid, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah syahid, kata Nabi, kalian lantik di kalangan kalian siapa yang kalian rasa baik dan mampu untuk pimpin kalian. Nabi ikut tak? Nabi tak ikut. Sepatutnya syariah, tapi kerana melibatkan perkara yang besar, tentera Rom yang mereka berdepan seramai 200,000, tentera Islam seramai 3,000, sami'na wa ata'na, bergerak dengan mendengar dan mentaati sepenuhnya kepada Nabi. Mereka pergi, Nabi di Madinah, Nabi cerita secara langsung apa yang berlaku di Mu'tah. Walaupun Nabi tak ikut, tapi Ghazwah Mu'tah, bukan Sariyah Mu'tah. Tabuk berlaku setahun lepas tu. Apabila Rom tak berjaya mengalahkan tentera Islam dalam peperangan Mu'tah, maka mereka telah melakukan kempen. Mereka mula bergerak untuk menawan satu persatu kabilah demi kabilah yang telah dan pernah ditakluki oleh orang Islam. Maka Nabi telah isytihar pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Umur Nabi berapa? Allah, umur Nabi 61 lebih kurang. Kita kalau boleh 61 sign surat pencen kot, rehat, jaga, duduk dengan cucu. Tuan-tuan, 61 ni bukan umur rehat, ni umur perang. 61 ialah umur ghazwah. Nabi SAW ketika umur 61, Nabi SAW memimpin para sahabat di dalam ghazwah Tabuk. Berapa jauh? 690 km daripada Madinah. Dan musim panas. Sekarang Rajab. Tuan-tuan, Rajab ni sekarang ni kalau pergi Saudi masih tempias sejuk. Ni Dr. Edi ni kerja kat Jeddah. Dia balik cuti ni. Ini tempat percutian, kampung Jeddah. Kan sejuk lagi, sejuk lagi. Dan Syaban ni dah mula nak masuk ke panas. Tuan-tuan, apabila Nabi buat keputusan untuk para sahabat bersiap bulan depan untuk ikut di dalam ghazwah Tabuk, maka orang-orang munafik dah mula berbunyi, sehingga Allah merakamkan perkataan mereka dalam Al-Quran, la tanfiru fil har, jangan kalian keluar. Mereka kata, ya Rasulullah, janganlah keluar musim panas ni. Kalau kita tangguh sikit boleh tak kita keluar musim sejuk sikit? Allah beritahu kat Nabi, jawab apa yang mereka kata, sesungguhnya neraka Jahannam tu lebih panas. Infiru khifafan wa thiqala. Nabi perintah, daripada perintah Allah, keluarlah, bergeraklah, berjuanglah di jalan Allah dalam keadaan kamu ringan ataupun kamu berat. Ringan pergi, berat pun pergi. Ada pergi, tak ada pun pergi. Kerana perintah Allah untuk hidayat sampai pada umat. Tuan-tuan, perang-perang sebelum ni, ghazwah Sariyah sebelum ni, Nabi SAW tak sebut dengan jelas mana nak pergi, bila nak pergi. Nabi tak sebut jelas. Tabuk Nabi sebut jelas. Bila nak pergi Nabi sebut, di mana nak pergi Nabi sebut. Ni Tabuk. Suatu tuan-tuan, dalam perang Tabuk ni persiapan para sahabat yang paling cemerlang. Kau nak banding perang-perang yang lain, perang-perang yang lain terkejut-terkejut. Sehingga pada peperangan Uhud, satu orang sahabat Nabi namanya Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir radhiyallahu anhu mai jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, aku nak menikah. Aku nak tanya, ya Rasulullah, menikah dulu ke perang dulu? Tuan-tuan, kalau kita nampak macam mana, nikah dulu ke perang dulu? Sahabat main mesyuarat dengan Nabi sebab tak tahu perang tu bila, tak tahu, dekat mana pun tak tahu. Bahkan Nabi mesyuarat dengan para sahabat. Nabi beritahu, Nabi cadangkan untuk peperangan Uhud berlaku di dalam Madinah. Satu orang telah bagi cadangan. Nama apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Kepala munafik. Dia cadang, dia kata, ya Rasulullah, aku cadang peperangan ni kita buat di luar. Janganlah kita nodai Madinah dengan darah peperangan. Abdullah bin Ubay bin Salul, sebab dia dah ada perancangan. Orang munafik ni dia auta banyak. Tuan-tuan,
Nabi SAW kata, baik kalau macam tu kita perang di luar. Di mana? Abdullah bin Ubay kata di Uhud. Mana kita baik kita perang di Uhud. Tuan-tuan, berapa ramai yang keluar daripada Madinah? 1,000 orang. 1,000 orang keluar bersama Nabi SAW, termasuk orang munafik, termasuk orang beriman. Sampai di satu kawasan yang hari ini dibina Masjid Syaikhain. Nabi telah pakai 2 lapis baju besi. Dan ketika itulah Abdullah bin Ubay bin Salul buat aja. Dia mula hasut 300 balik. 300 balik. Maka bersama Nabi berapa orang? 700 orang yang benar keimanan mereka kepada Allah. Termasuk siapa? Sayyidina Huzaifah bin Abu Amir radhiyallahu ta'ala anhu yang mai jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, ni perang dulu ke nikah dulu ni? Sebab macam perang macam lagi seminggu. Maka Nabi SAW bagi tahu, wahai Huzaifah, wahai Hanzalah, nikah lo. Maka Hanzalah menikah. Hanzalah bin Abu Amir menikah. Tuan-tuan, dia menikah dengan siapa? Dia menikah dengan Sayyidatuna Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menikah dengan anak ketua munafik. Tapi Sayyidatuna Jamilah wallahi merupakan wanita yang beriman kepada Allah. Satu orang wanita yang memiliki keikhlasan dalam keimanan dia kepada Allah. Sebab tu bila kahwin dengan Sayyidina Hanzalah, tuan-tuan, pengantin malam pertama pengantin, tuan-tuan, tiba-tiba dengar esok pagi panggilan jihad. Allah Ta'ala, Nabi perintahkan untuk keluar berjuang di jalan Allah. Persiapan dilakukan, kita akan bergerak menuju ke Uhud lepas subuh. Tuan-tuan, semalam dah selesai dah pengantin baru semalam. Pagi esok sembahyang subuh dia pun dah mandi wajib pun semua, dah siap-siap salat subuh dengan Nabi, balik rumah siap-siap nak pergi perang ni, nak pergi Uhud ni. Bini pegang sekali lagi. Dan lagi serang dengan bini tak? Tuan-tuan, lepas tu dengar para sahabat dah bergerak, tuan-tuan, dia tinggalkan isteri dia dalam keadaan tak sempat dia mandi junub, dia pergi. Tak sempat mandi wajib, tuan-tuan. Bergegas, betul-betul risau, dalam keadaan takut tertinggal daripada medan perang. Peperangan tercetus. Dipendekkan cerita, 70 orang telah syahid. Salah seorang yang syahid siapa dia? Pengantin baru. Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir telah syahid dalam perang Uhud. Siapa bapak dia? Abu Amir. Salah seorang pembesar daripada pembesar Quraisy. Abu Amir pesan dekat orang Quraisy, kalian nak buat apa kat jenazah, dekat jasad orang Islam, kalian buatlah, tapi janganlah apa-apa kat anak aku. Tuan-tuan, kalau tengok jasad orang-orang Islam syuhada Uhud, kebanyakan mereka dipotong telinga dan hidung, sebahagian dicincang muka. Sayyidina Hamzah dibelah dada, dirobek. Sayyidina Mus'ab bin Umair dipotong kedua-dua tangan dia. Jasad orang Islam dalam peperangan Uhud hancur berkecai, melainkan seorang. Siapa dia? Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir. Sempurna, jasad dia tak disentuh. Sebab bapak dia dah pesan awal-awal, kalian nak buat apa pun buatlah dekat orang lain, tapi anak aku jangan. Ketika Nabi nak kebumikan Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan, ketika tu Nabi melihat sendiri, para sahabat pun menyaksikan bercucuran air daripada rambut Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir. Untuk orang yang mati syahid, tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, hanya perlu disalatkan dan dikebumikan, dan mereka nanti akan bangkit bersama dengan darah-darah mereka, dan haruman kasturi semerbak akan keluar dengan haruman darah. Tuan-tuan, perang Uhud tak macam perang lain. Perang Badar, Nabi SAW himpunkan sahabat yang syahid 14, tapi seorang dikebumikan di Wadi Zafiran 28 km daripada Badar. 13 orang dikebumikan di Badar. Tuan-tuan, berapa kali salat jenazah? Sekali. Tuan-tuan, kita pergi umrah, tuan-tuan, suatu lepas habis salat, tuan-tuan kena dengar Imam Bilal kata apa? Bilal akan kata apa? Baru tuan-tuan tahu nak baca Allahumma ighfir lahu ka, Allahumma ighfir laha ka, Allahumma ighfir lahum ka. Bila kita dengar tu, kena dengar Bilal kata apa? As-salatu 'ala al-amwat yarhamkumullah. Maknanya nak kena baca apa? Allahumma ighfir lahum, sebab disebut amwat, ada banyak jenazah yang mati. As-salatu 'ala al-mayyit
maknanya laki seorang mati. As-salatu 'alal mayyitati, maknanya seorang perempuan mati. As-salatu 'alat tifli, maknanya seorang baby mati. As-salatu 'alal atfal, maknanya banyak baby mati. As-salatu 'alal amwati wal atfal, maknanya ada banyak jenazah mati dan banyak baby mati. As-salatu 'alal mayyit wal atfal, maknanya seorang lelaki mati dengan banyak jenazah baby mati. Jadi bila kita dengar betul-betul Bilal baca apa, baru kita tahu masa doa, masa kita salat jenazah, bila kita takbir yang ketiga tu kita nak baca apa. Kalau tidak tuan-tuan, kita nak baca apa? Kalau tuan-tuan tak tahu, maksudnya tak faham, ataupun tak dengar, kata ulama yang paling aula, yang paling utama, yang lebih afdal, tuan-tuan jamakkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Khalas. Maknanya apa? Maknanya banyak jenazah berapa kali semayang? Satu. Ulama sirah menceritakan Uhud 70 orang syahid di kalangan para sahabat. Nabi menangis. Diletakkan jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Nabi salat sekali untuk jasad Sayyidina Hamzah. Kemudian bila selesai solat untuk jasad Sayyidina Hamzah, belum ke bumi lagi, jasad tu masih di situ. Dibawa pula jasad Sayyidina Mus'ab bin Umair letak sebelah. Nabi solat sekali lagi. Kemudian dikebumikan Mus'ab bin Umair, dibawa letak dalam liang. Maka diletak pula Abdullah bin Jahsh, Allahu Akbar, di sebelah, siapa dia? Abdullah bin Jahsh sebelah Sayyidina Hamzah. Sekali lagi Nabi solat. Dibawa Abdullah bin Jahsh, diletak dalam makam liang, dan dibawa pula jenazah Abdullah bin Amr al-Haram, letak. Nabi salat lagi. Lepas tu dibawa jasad Abdullah bin Amr al-Haram, diletak pula Sayyidina Sa'id bin Rabi', dan saudara pada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Muhajirin Ansar satu kan, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi'. Tuan-tuan, maknanya Sayyidina Hamzah berapa kali Nabi salat jenazah dia? 70 kali. Orang lain seorang satu. Tuan-tuan, begitu kesedihan Nabi kepada syuhada Uhud. Dan ketika Nabi SAW solatkan jenazah Sayyidina Hanzalah bin Abu Amir, bercucuran air keluar daripada rambut dia. Kata Nabi, tengok, dia keluar perang dalam keadaan junub. Dia keluar perang dalam keadaan junub. Malaikat telah mandikan jasad dia. Malaikat mandikan jasad dia. Tuan-tuan, kita rasa kita duduk dalam dunia ni, kita buat hal kerja-kerja kita, tentang kita cuma alam syahadah ni banyak benda kita tak nampak. Alam syahadah ni banyak benda yang kita tak nampak. Hatta yang dalam alam syahadah ni pun banyak benda kita terlepas. Pegang handphone, mana tak tahu letak handphone tadi. La ilaha illallah, hang pegang handphone tu apa? Hak duk pegang pun lupa kadang-kadang, tuan-tuan. Apalagi yang tak nampak, alam ghaib. Alam ghaib lagi lah benda tak nampak. Alam malakut, alam para malaikat dan sebagainya. Tuan-tuan, banyak benda tak nampak. Sebab tu iman ni perkara yang utama untuk diikhtiarkan, supaya meyakini yang tak nampak, yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, menjadi keutamaan yang akhirnya menjadikan segala pekerjaan dunia kita untuk membentuk kebaikan kesinambungan negeri akhirat. Suatu tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk, saya cuma nak kenalkan tuan-tuan pada satu orang sahabat yang sangat bersedih dalam perang ni. Ketika mana bulan Rejab, peperangan ni, orang mula berkumpul di bumi Madinah. Seluruh kabilah-kabilah yang telah memeluk Islam dapat tahu yang Nabi akan bawa tentera pergi ke Tabuk. Maka mereka telah bergerak daripada tempat-tempat mereka dan membina kemah-kemah mereka di Madinah. Hampir 30,000 para sahabat berkumpul di Madinah untuk menuju ke Tabuk. Antara sahabat yang berada di Madinah daripada kabilah Aus, nama dia Sayyidina Ulbah bin Zaid Al-Harithi Al-Awsi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ulbah bin Zaid disebutkan kisahnya dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dia ceritakan Ulbah bin Zaid antara orang yang begitu bersedih ketika mana Nabi suruh para sahabat bersiap pergi perang Tabuk. Sebab apa dia sedih? Sebab Nabi SAW setiap ghazwah Nabi akan kata, infakkan harta kalian, keluarkan harta kalian, bergeraklah di jalan Allah bersama diri dan harta kalian, dengan kenderaan kalian. Masya Allah. Dalam perang Tabuk, tuan-tuan, kata Ulbah bin Zaid,
Aku pergi ke pasar, aku tengok suasana pasar. Orang sedang berjual beli. Jual beli pedang, jual beli perisai, jual beli baju besi, jual beli kuda, jual beli panah, jual beli tombak. Semua dalam pasar duk sibuk sembang pasal Tabuk. Dakwah meningkatkan semangat supaya semangat para sahabat naik, so mereka berkobar-kobar bersama Nabi dalam perang Tabuk. Musim panas. Orang munafik pun sama, dakwah supaya tak pergi. Turun di Al-Quran. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. Kalau perjalanan tu dekat, permusafiran tu mudah, pasti mereka akan ikut engkau wahai Muhammad. Tapi perjalanan tu jauh, permusafiran tu susah, jadi mereka buat macam-macam alasan supaya tak ikut. Orang munafik tak mau ikut. Orang Islam bersungguh-sungguh nak ikut. Antara yang bersungguh-sungguh ialah Ulbah bin Zaid. Tapi masalah dia harta tak ada, kenderaan tak ada. Dia segan nak beritahu kat Nabi yang dia teringin nak ikut, tapi dia tak ada harta, dia tak ada kenderaan. Dia bila habis majlis, dia akan duduk dengan Nabi, dalam majlis Nabi. Kalau-kalaulah Nabi tanya dia, wahai Ulbah, kamu macam mana, kenderaan macam mana, harta macam mana, Nabi tak tanya pun. Kata Ulbah, aku duduk dalam masjid, aku tengok keadaan dalam masjid. Kejap lagi Abu Bakar Siddiq datang, infak 4,000 dinar. Kejap lagi, minta maaf, infak 4,000 dirham. Kejap lagi datang Sayyidina Umar, separuh harta dia bagi. Sekejap lagi datang Sayyidina Uthman, 1,000 dinar dia bagi. Sekejap lagi datang Abdul Rahman bin Auf, 400 uqiyah emas dia bagi. Tuan-tuan, Ulbah kata, aku tengok, aku nak infak apa, aku tak ada. Kata Sayyidina Umar, perang Tabuk ni, aku mesti dapat mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam infak. Sebab ketika mana peperangan Tabuk diisytiharkan, aku memiliki kekayaan melebihi kekayaan Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, kalau aku infakkan separuh saja harta aku pun, Abu Bakar infakkan seluruh harta dia, tetap, kata Sayyidina Umar, aku menang dalam infak ni. Sebab dia lagi kaya. Separuh je kata Umar aku bagi, pun Abu Bakar tak boleh lawan walaupun bagi seluruh harta dia. Dan selalu kalau perang, Nabi akan tanya, kamu infak apa? Berapa kamu bagi? Berapa kamu bagi? Selalunya. Tapi perang Tabuk Nabi tukar soalan, tuan-tuan. Perang Tabuk Nabi tukar soalan. Nabi tak tanya berapa kamu infak, berapa kamu infak, tak ada. Nabi tanya, ma tarakta li ahlik, berapa banyak kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu. Nabi tanya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, berapa banyak kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Abu Bakar kata, taraktullah wa rasuluh, aku tinggalkan Allah, Rasul ya kat mereka. Omar kata, kalah lagi aku, sebab aku tinggal separuh. Sayyidina Umar ingat boleh menang dah, Umarnya kalah lagi. Tuan-tuan, kita ada dalam akaun bank sejuta. Contoh, kita nampak makcik yang duduk berjalan susah, kita pun bagi 100. Ada orang memang dalam poket dia baru tadi berniaga dapat 100. Dia nampak makcik tu, dia ambil 100 tu dia bagi. Hak mana lagi tinggi kan? Hak mana lagi dahsyat pengorbanan dia? Kita ni hak bagi 100, hak lain akaun juta, tapi kurang sikit ya, tak cejah pun akaun tu. Hak bagi 100 ni memiliki seluruh pengharapan, tawakal, seluruh diri meletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat orang senang itulah kesenangan. Ini Nabi SAW. Bahagia Nabi apabila melihat orang lain bahagia. Tuan-tuan, Ulbah kata, aku tengok macam mana para sahabat berinfak. Dan aku lihat Uthman bin Affan, ketika mana dia bagi 1,000 dinar, dia bagi 1,000 ekor kuda. Tiba-tiba datang pula orang kata, wahai Amirul Mukminin, caravan, kafilah kamu yang bawa gandum, yang bawa segala macam telah masuk kota Madinah untuk di-disperse, untuk dijual dalam kota Madinah. Dan pemborong-pemborong tunggu dah. Hari tu saya dekat Melaka tu, tuan-tuan, ada seorang kawan saya, dia peniaga dekat pasar Melaka. Jadi dia supply, tuan-tuan tahu ada permainan baru, lato-lato benda. Saya pun tak faham benda tu.
Dulu orang pusing mendatang tu, apa nama tu? Spinner benda tu. Hak buat kat tangan, duk pusing. Duk saja pusing. Baik letak zikir tu, tekan. Tasbih tu. Ini baru pula lato kan. Kelepak. Kejap. Tak apa natijah lato-lato tu. Ni bengkak sini, hak ni bengkak sini. Tuan-tuan, ada hak yang kacau, pecah masuk dalam mata apa dah. Macam-macam. Tapi tak apalah benda tu. Daripada budak sonok bengkak, benjoi kepala. Tuan-tuan bayang, kawan saya tu dia order lato-lato 5,000 biji, bukan 5,000, dia satu set 2 biji. So 5,000 set dia order daripada Indonesia. Stok sampai, masuk je Melaka, belum sempat lagi lato-lato tu masuk kedai dia, habis 5,000 tu dah disperse, orang tunggu dah ambil borong, khalas. Syukur tu, Masya Allah bang, masyuk betul lah. Dia kata rezeki saya pun tak tahu. Saya masuk, orang semua tunggu dah, khalas, habis dah semua. Sayyidina Uthman bin Affan macam tu. Orang tunggu dah caravan dia, orang tunggu dah kafilah dia nak masuk. Sebab apa? Orang dah target dah nak beli pada dia. Tuan-tuan bayangkan ketika Nabi meminta para sahabat berinfak di jalan Allah ketika perang Tabuk, Sayyidina Uthman bin Affan dah bagi dah 1,000 dinar emas, dah bagi dah 1,000 ekor kuda, minta maaf, ekor unta. Allah, tuan, 1,000 tuan-tuan, 1,000. Bukan kita kalau unta boleh buat korban tahun ni, sekok unta pun kita rasa nak heboh satu kampung, tuan. Tahun ni saya unta lah, korban unta, bukan lembu, unta. Tuan-tuan, 1,000 ekor Sayyidina Uthman bagi. Caravan dia, kafilah dia masuk. Orang dah tunggu dan nak borong, sehingga mereka datang jumpa Sayyidina Uthman, kata, ya Amirul, wahai Uthman, ni orang semua tunggu dah. Mereka kata untuk Tabuk, untuk kali ni. Mereka nak bayar 2 kali ganda pada tahun-tahun yang lepas, pada kafilah lepas. Sayyidina Uthman kata, tak. Sikit sangat. Ada orang yang tawar aku lebih banyak pada tu. Mereka kata, ya Uthman, kami 3 kali ganda. Sayyidina Uthman kata, tak. Ada orang yang tawar lebih tinggi pada tu. Mereka kata, wahai Uthman, bagi tahu kepada kami berapa tinggi yang mereka tawarkan supaya kami boleh letak harga lebih tinggi. Yang tawarkan kepada aku 700 kali ganda. Gila kata mereka, wahai Uthman, siapa yang nak bayar mahal sampai 700 kali ganda? Uthman kata, Allah. Aku infak satu di jalan Allah, Allah gandakan 700 kali ganda. Tuan-tuan, seluruh caravan tadi diinfakkan untuk perang Tabuk. Ni Sayyidina Uthman bin Affan. Kurang ke harta dia? Sampai hari ni ada lagi harta Sayyidina Uthman. Tuan-tuan, Ulbah kata, aku melihat keadaan para sahabat, aku jadi sedih. Aku kenderaan tak ada, kereta tak ada, apa nama, harta tak ada. Last kali mereka, bukan dia seorang dan 6 orang lagi sahabat yang lain, mereka kata, kita kuatkan hati juga jumpa Nabi SAW. Kalau Nabi SAW boleh ada kod-kod daripada Baitul Mal ke bantu kita. Mereka 7 orang, tuan-tuan, pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami ini berhajat, berkeinginan bersama dengan Tuan untuk pergi perang Tabuk, tapi kami tak ada kenderaan ya Rasulullah. Kami tak ada harta ya Rasulullah. Ada tak di sisi engkau ya Rasulullah, ada kenderaan untuk bawa kami dalam peperangan? Nabi kita tunggu je. Nabi pergi tengok, Nabi tanya para sahabat. Ternyata memang kenderaan tak cukup. Tuan-tuan, perang Tabuk seekor unta 18 orang. Berapa orang ikut perang Tabuk? 30 orang. Berapa lama perjalanan? Perjalanan pergi 20 hari. Duduk di sana 20 hari, balik 20 hari, 2 bulan perjalanan. 2 bulan punya ghazwah. Tuan-tuan, bila Nabi cakap macam tu, dia pun meninggalkan Nabi. Mereka meninggalkan Nabi dengan tangisan kerana mereka benar-benar ikhlas nak ikut dalam perang ni. Tuan-tuan, ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni na kuch pucha, na kuch manga, tune dil se diya jo diya, na kuch bola, na kuch tola, muskura ke dia jo dia. Ni ikhlas. Apa dia? Na kuch pucha, dia tak tanya banyak. Na kuch mangga, dia pun tak minta apa balasan daripada apa yang dia buat. Tune dil se dia jo dia. Hati ni, dia bukan bagi sikit, dia bukan bagi separuh, dia bagi semua.
seluruhnya hati dia berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan dia di belakang, tapi agama di depan. Nak kunci bola, lepas tu dia tak ungkit, dia tak cakap apa. Nak kunci tolak, dia tak judge, dia tak nilai, dia tak hakimi. Muskura ke dia, jo dia. Apa saja ujian, masalah yang menimpa dia, senyum ya. Alhamdulillah, dia kata, semua daripada Allah. Tapi mereka pulang dengan tangisan kesedihan sebab tak dapat berjuang di jalan Allah. Harta tak ada, kenderaan tak ada. Mereka pergi, turun ayat Quran, Jibril turun, ayat surah Al-Ahzab, surah Taubah ayat 92 turun. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Taklah menjadi satu kesalahan kepadamu wahai Muhammad apabila datang orang-orang yang tak berkemampuan itu bertemu dengan kamu untuk minta kenderaan ikut pi dalam perang Tabuk ni. Qulta, bahkan kamu kata pula pada mereka, la ujidu ma ahmilukum alaih. Aku kata Nabi SAW, tak ada apa-apa kenderaan untuk bagi pada kalian. Fatawallauhu, maka mereka telah berpaling daripada Nabi bi'ayunihim, dalam keadaan air mata bercucuran daripada mata-mata mereka, kerana mereka tak dapat nak infakkan harta di jalan Allah, tak memiliki kenderaan nak ikut sama dalam perang Tabuk. Tuan-tuan, di saat itulah, malam tu, Ulbah bin Zaid telah hamparkan sejadah dia. Dia tak mau minta pada makhluk lagi dah. Dia berwuduk, dia tunaikan salat tahajud, dia angkat tangan malam dia dengan linangan air mata di atas sejadah dia, dengan doa yang ikhlas daripada hati yang bersih daripada diri dia. Dia doa, ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk berjuang di jalanmu. Nabi telah memanggil kami ke medan Tabuk, sedang aku tak memiliki kenderaan untuk bersama. Ya Allah, ya Allah, Engkau mengetahui keadaanku, betapa ingin aku menginfakkan harta di jalanmu, tapi aku tak memiliki apa-apa. Ya Allah, malam ni aku sedekahkan, ya Allah, segala apa kezaliman yang telah dilakukan ke atas aku, kesabaran, kehormatan, kemuliaan, apa saja yang ada padaku, ya Allah, malam ni aku infakkan, aku sedekahkan semua kepada Engkau, ya Allah. Tak ada apa, nak bagi apa, tak ada apa, tapi tetap nak bagi. Sepanjang malam sampai dekat nak subuh, akhirnya dia pun dah nak subuh dah, dia pun bersihkan air mata, dia ambil wuduk, mandi semua, dia pun pergi Masjid Nabi, solat dengan Nabi, solat subuh belakang Nabi. Selesai solat subuh, Nabi pusing belakang. Nabi tanya, ada di kalangan kalian malam tadi siapa yang sedekah? Di kalangan kalian malam tadi ada siapa yang sedekah? Abu Bakar pun tengok ke kanan, Sayyidina Umar pun tengok ke kanan, tak ada siapa sedekah malam tadi. Akhirnya Nabi tengok pada Sayyidina Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Ulbah, semalam kamu sedekah, Allah dah terima sedekah. Allah. Seorang-seorang, senyap-senyap. Tuan-tuan, Nabi pergi dekat dengan dia. Nabi kata, alhamdulillah wahai Ulbah, sungguh Allah Ta'ala telah pilih dan terima kamu. Dah ada kenderaan, kamu dengan semua sahabat-sahabat kamu yang nak ikut dengan kamu, dah semua dah kenderaan, jom bersama dengan kami dalam perang Tabuk. Tuan-tuan, mereka bersama dengan Nabi SAW bergerak ke peperangan Tabuk pada bulan Sya'ban. Dan hari ini kita melalui zaman yang jauh daripada zaman mereka, dan kita tak melihat kehidupan mereka, kita cuma dengar kisah-kisah mereka, dan kita nak berjalan bersama di atas langkah kaki mereka. Sebab tu dengar kisah-kisah sahabat ni bukan bedtime story, tuan-tuan, tetapi untuk meningkatkan semangat supaya kita pun meletakkan diri kita untuk berjuang di atas jalan yang sama. Kalau bukan hari ni, bila lagi? Kalau bukan kat sini, kat mana lagi? Kalau bukan saya yang nak bagi diri, harta, masa untuk agama, siapa lagi? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita
untuk ikut jejak langkah mereka yang Nabi kata ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku kata Nabi seperti bintang-bintang di langit. Kamu ikut satu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Dan salah seorang yang kita dengar malam ni, Sayyidina Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, moga menjadi kekuatan pada kita. Jangan pernah putus asa untuk buat kebaikan kepada Allah. Kalau tak mampu, menangislah. Menangislah. Kerana apa? Berada di belakang dalam agama itu lebih teruk daripada berada jauh di depan dalam dunia tapi hilang agama pada diri dia. Semoga Allah Ta'ala terima kita. Saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan puan sekalian seandai terkasar bahasa, tersilap bicara pada penyampaian saya pada malam ni. Tak adalah yang saya inginkan melainkan kebaikan, natijah daripada diri saya sendiri dan tuan-tuan semua yang mendengar. Semoga menjadi asbab kebaikan. Kita niat azam sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala gunakan kita, pilih kita dan letakkan kita berada di atas medan jalan dakwah dan akhirnya menjadi asbab hidayat manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doa sikit, moga amin dari tuan-tuan dan puan pada malam ni. Allah Ta'ala terima doa kita dan Allah Ta'ala makbulkan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, kami tak ada di zaman mereka. Kami tak hidup bersama dengan mereka. Kami tak ada ketika Nabi kami dibeling batu, wahai Allah. Kami tak ada ketika Nabi kami ikat perut, wahai Allah. Kami tak ada ketika Nabi SAW berada dalam keadaan susah payah mujahadah dakwah, wahai Allah. Kami lahir jauh lepas Nabi wafat, wahai Allah. Dalam keadaan kami hanya mendengar cerita-cerita berita tentang Nabi kami, wahai Allah. Bertambah begitu berkeinginan kami bertemu dengan baginda, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Lapangkan dada kami seperti mana dada-dada Nabi SAW, sehingga kami dapat melalui dunia dengan keadaan kami bahagia dan tenang, wahai Allah. Sungguh bahagia milik Engkau, wahai Allah. Hadirkan kepada kami, jangan hanya kerana secebis ujian, sikit masalah Engkau bentangkan kepada kami menjadi asbab kami tergelincir dengan dosa dan maksiat, wahai Allah. Jadikan setiap ujian kebaikan untuk kami, sehingga mulut kami sentiasa memuji Engkau, hati kami makin dekat dengan Engkau, sehingga akhirnya kami berjalan menghampiri Engkau. Di akhirat nanti kami beroleh redha Engkau. Di atas dunia nanti ijahnya hadir dalam keberkatan hidup kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolong terima taubat kami, wahai Allah. Ampun dosa mak ayah kami, guru-guru kami, anak isteri kami, sahabat anda kami dan umat ni semua, wahai Allah. Wahai Allah, hidayat untuk orang bukan Islam, wahai Allah. Bagi hidayat untuk orang bukan Islam, wahai Allah. Kami sedih tengok, wahai Allah, orang bukan Islam yang tak beriman kepada Engkau, umur mereka dah lanjut, wahai Allah. Ada yang 70, 80 tahun hidup dalam keadaan begitu mewah, tapi akhirnya sampai hari ini belum dapat iman, wahai Allah. Ada yang dalam keadaan diberikan kesusah payahan dunia, miskin di dunia, iman tak ada, mati neraka, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, bagi iman, wahai Allah, untuk mereka, bagi hidayat untuk mereka hadir sujud pada Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, tolong bagi hidayat pada umat ni semua, wahai Allah. Amerika, Rusia, Jepun, Korea, wahai Allah. Bagi hidayat pada orang Australia, seluruh dunia yang belum Islam, wahai Allah. 6 bilion manusia belum beriman lagi. Kalau Nabi ada dengan kami, wahai Allah, pasti Nabi akan melangkah dalam dakwah ni sehingga setiap malam akan menangis lagi untuk umat ni, wahai Allah. Hari ni air mata umat ni dibazirkan depan TV, wahai Allah, dengan drama-drama yang tak patut pun, wahai Allah, dengan keadaan air mata berguguran di tempat-tempat yang salah. Wahai Allah, Kau betulkan balik kami umat ni, wahai Allah. Sebab air mata kami gugur di tengah-tengah malam, wahai Allah, dengan tangan kami angkat tinggi ke langit bersama dengan kerisauan agama ni, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Tuhan kami, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'al syahidin. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Di kalangan kami yang sakit kesembuhkanlah, wahai Allah. Yang diuji masalah rezeki kelapangkanlah, wahai Allah. Yang diuji masalah hutang kau langsaikanlah, wahai Allah. Yang diuji masalah rumah tangga kau selesaikanlah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.